Perkahwinan merupakan satu ikatan suci yang sememangnya menjadi satu tanggungjawab andai berkemampuan. Perkahwinan pada usia muda perlu difahami dengan jelas serta diberikan perhatian serius dari sudut tanggungjawab dan kemampuan pasangan tersebut. Ini juga bagi memastikan ia diurus sesuai dengan prinsip perkahwinan dalam Islam. Jika zaman dahulu, perkahwinan usia muda menjadi kebiasaan, namun dengan perkembangan dunia masa kini yang banyak dipengaruhi oleh pelbagai aspek seperti jurang ekonomi, sistem sosial yang rapuh dan seumpamanya, isu perkahwinan pada usia muda ini harus diteliti dengan sebaiknya demi kemaslahatan bersama. Baru-baru ini tular di media sosial apabila pasangan mempelai yang berkahwin di usia 15 tahun dan pengantin lelakinya menginjak usia 17 tahun. Rata-rata netizen meninggalkan komen dengan pelbagai maklum balas. Ada di antara mereka yang memandang dari sudut positif perkahwinan itu kerana dilihat dapat mengelakkan sebarang perkara tidak diingini berlaku. Persoalannya, benarkah kahwin muda ini bermaksud sudah sampai jodoh bagi mereka yang ingin mendirikan rumah tangga ataupun dilihat sebagai desakan daripada pihak lain? Perkahwinan memang bukan satu perkara yang boleh kita pandang ringan, ambil sambil lewa. Banyak yang perlu difikirkan tu dari segi kematangan, kestabilan dan macam-macam lagi. Betul. Dan kalau di PKP yang pertama dahulu, orang sibuk dengan panic buying, saya kira di MCO 2.0 ni, di PKP kali kedua ini, mereka sibuk pula dengan panic marrying. Sebab tular. Betul, tular di media sosial seperti yang akan kami paparkan kepada anda ni. Tiba-tiba je bakal tunang ajak kahwin esok. Macam mana tu Hawa? Macam mana persediaan dari mental dan fizikal tu. Betul tu Yana. Sebab bila saya tengok di Instagram, tengok dekat Twitter kan, ramai yang cakap kurang daripada 24 jam nak siap untuk perkahwinan mereka ataupun untuk akad nikah. Semuanya last minute. Tapi kami ucapkan selamat pengantin baru kepada anda yang baru saja mendirikan alam rumah tangga. Ya, betul. Tapi saya kira ini sebenarnya menunjukkan juga sisi positif ni dalam COVID-19 ni adalah perkahwinan dalam Islam tu sebenarnya mudah. Mungkin dari segi budaya kita yang orang kata nak membuat perkahwinan yang besar-besaran, nak mengajak ratusan ribuan pun ada juga orang untuk hadir. Sebenarnya tak perlu pun. Yang penting akad nikah itu. Baik, berbalik kepada topik kita pada hari ini ya Hawa, kita nak bercakap tentang kahwin muda, terdesak ataupun jodoh. Dan sudah pun terhubung di talian sekarang ada beberapa orang tetamu yang cukup istimewa. Okey, kalau sudah berada di sana, kita bersama dengan Tajul Arif. Apa khabar Tajul? Assalamualaikum Tajul. Tajul dan juga isteri ya, Syamiza Adi. Hello Tajul, Syamiza. Hello, boleh dengar kami tak? Kalau boleh, boleh angkat tangan. Okey, tak apa. Mungkin ada teknikal sikit bersama Tajul dan juga Syamiza. Dan kita juga bersama dengan seorang ustaz pendakwah yang tak asing lagi di studio wanita hari ini. Kita bersama dengan Ustaz Azam Al-Kankari. Assalamualaikum Ustaz. Baik, sementara kita tunggu supaya talian lebih semua lepas ni. Okey, apa pendapat Uyaina mengenai kahwin muda ni? Okey, mungkin dalam kalangan kita mungkin ada persepsi yang berbeza bila kita bercakap tentang kahwin muda ni. Ada sesetengah dalam kalangan kita yang merasakan bahawa aku nak berkahwin muda untuk menghalalkan sesebuah perhubungan. Dan mungkin juga ada dalam kalangan kita yang beranggapan bahawa sebelum berkahwin, saya nak memastikan yang diri saya stabil dari sudut kewangan, dari sudut kematangan dan dari sudut nak berbakti kepada orang tua terlebih dahulu sebelum mendirikan rumah tangga. Dua-dua pendapat ni pun tidak ada salahnya sebab kita lebih mengetahui diri kita bagaimana. Betul. Kalau kita Hawa pula?
Betul kata Yana tadi. Saya rasa yang paling penting pastinya nawaitu, yang paling penting niat. Bagi saya, betul, orang yang dah mendirikan rumah tangga ni bukan saja matang, tetapi mereka rasa sudah bersedia, dah puas berseorangan. Mungkin mereka rasa sudah cukup berbakti kepada keluarga. Tidak semestinya apabila mendirikan perkahwinan tu tanggungjawab kita kepada keluarga dilepaskan. Dan apabila berkahwin, ada yang berpendapat perkahwinan ini yang akan mematangkan seseorang, yang akan mengubah seseorang itu menjadi lebih baik. Begitu juga dari segi kewangan akan membuatkan seseorang itu lebih stabil sebab ada rasa tanggungjawab. Contohnya saya sudah berkahwin, okey, ini masanya saya harus bekerja lebih keras, bukan untuk menyara diri sendiri saja tetapi juga keluarga. Kematangan itu akan datang kemudian. Saya suka bila Hawa menyentuh tentang kematangan dan rasa tanggungjawab itu. Mungkin setelah kita berkahwin, kita sendiri akan rasa, orang kata rasa tanggungjawab itu apabila kita melihat suami di sebelah dan suami pula melihat isteri di sebelah, apatah lagi nanti bila ada anak-anak. Tetapi menjadi persoalannya juga dalam kalangan mereka yang masih muda ni, mungkin belasan tahun ataupun di bawah usia 22, 23 tahun yang sudah pun mendirikan rumah tangga. Adakah perkahwinan ini dirasakan adalah mengikut trend? Sebab zaman sekarang ni kita rasa macam mungkin dalam kalangan masyarakat ni merasakan bahawa tak apalah untuk menghalalkan sesebuah perhubungan. Dan ada juga anak-anak muda yang sanggup melawan kata orang tua yang kata jangan kahwin dulu, fokus kepada pembelajaran terlebih dahulu, cari duit dulu. Tetapi tidak mengapa, ini hanya pendapat saya dan juga Hawa. Sekarang ni kita nak bertanya pula kepada pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Kahwin muda, terdesak ataupun jodoh? Kahwin muda, terdesak atau berjodoh, bagi saya kedua-duanya ada juga. Sebab ada yang kahwin muda sebab memang berjodoh, sebab macam kita tengok ada yang kahwin sebab dah kenal lama. So itu jodoh diorang, dah lama kenal, lepas tu diorang berkahwin dalam usia muda. Kahwin muda pada saya adalah jodoh yang ditetapkan oleh Tuhan apabila pasangan muda ini mendirikan rumah tangga secara tidak langsung dapat membantu mereka mematangkan dan menstabilkan emosi mereka, dan juga mereka dapat belajar cara pendidikan. Bagi saya, kahwin muda ni lebih ke arah terdesak berbanding dengan jodoh. Sebab apa, kita dapat lihat remaja zaman sekarang, apabila dia tengok kawan-kawan dia dah kahwin, dia merasakan itu satu cabaran. Jadi mereka perlu mencari pasangan dan memikirkan untuk berkahwin muda. Sedangkan mereka harus memikirkan tentang persediaan fizikal, mental, kewangan, tanggungjawab dan juga cabaran yang mereka harus hadapi selepas kahwin. Pada saya pula, saya memilih untuk berkahwin di usia yang muda adalah kerana saya dan pasangan tidak perlu lagi runsing untuk memikirkan soal jodoh. Malah kami boleh memberikan 100% fokus kepada ke arah membina kerjaya dan ke arah membina keluarga yang bahagia. Kahwin muda atau tak, saya pilih tidak, kerana bagi saya saya lebih kepada saya ingin kewangan saya itu betul-betul stabil, barulah kita plan untuk future kahwin dan tak. Tiada lagi niat ataupun rancangan untuk berkahwin dalam usia muda sekarang, sebab saya sedang mencari kestabilan dalam kewangan. Sebab untuk berkahwin ataupun menerima orang baru dalam kehidupan kita, bagi saya kita memerlukan kewangan yang stabil. Pelbagai perspektif mengenai topik kita pada hari ini. Ada yang berpendapat kahwin muda ini membuatkan mereka lebih fokus terhadap keluarga. Betul juga, bila kahwin pada usia muda, dapat anak pun awal, dapat zuriat pun awal, mereka lebih bertenaga dari segi mental dan fizikal untuk mendidik anak-anak mereka, untuk menjaga anak-anak mereka. Betul tu. Dan mungkin anda juga di rumah ada sebarang perkongsian yang nak diceritakan bersama dengan kami. Mungkin dari orang kata pengalaman peribadi sendiri ataupun melihat kakak, adik, abang yang berkahwin muda. Boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Dan Hawa, sekarang ini kita sudah pun terhubung di talian bersama dengan Ustaz Azam Al-Kankari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua, Hawa, Uyaina, para penonton semua Wanita Hari Ini, sihat ke? Alhamdulillah, sihat. Baik Ustaz. Sebagai mukadimahnya, sebagai permulaannya, perkahwinan ni kalau ikut sunnah Rasulullah memang amat digalakkan dan merupakan satu perkara yang cukup indah. Apa perspektif Ustaz mengenai topik ini?
Betul. Terima kasih Wena serta Hawa. Saya tak pasti ni muka saya keluar ke tak ni. Tapi saya on aja video kat sini kan. Dekat Google Meet ni. Para penonton semua yang setia bersama dalam Wanita Hari Ini TV3, apa yang kita nak kongsikan, topik hari ini adalah berkaitan tentang kahwin muda terdesak atau jodoh. Sebenarnya, seperti Hawa tanya tadi kan, betul. Saya tak nafikan. Kahwin ini, kalau kita lihat dalam kamus Dewan edisi yang keempat, muka surat 654. Bawah sikit tu kan. Woi, kamus Ustaz. Mesti. Kita kena bawa kan berhadapan dengan lawyer. Baik, kahwin ini maknanya apa? Perikatan yang sah antara lelaki dan perempuan menjadi suami dan isteri. Ini dari segi bahasa. Baik. Maksudnya, tuan-tuan dan puan-puan itu dari segi bahasa. Tetapi dari segi Islam semula, kalau kita lihat perkahwinan ini adalah dia merangkumi pernikahan. Pernikahan ini dia ada beberapa rukun. Ya. Jadi rukun ini maksudnya adalah contoh nikah. Apa rukun nikah? Saya nak tanya Hawa lah. Apa rukun nikah? Apa rukun nikah agak-agak? Ustaz uji saya semasa siaran langsung. Saja je kau gurau. Tak apalah, dia kalau belum kahwin tak boleh jawab tak apa. Kalau dah kahwin tak boleh jawab, buat malu. Belum pergi kursus lagi Ustaz. Saya dan Hawa mampu tergelak je Ustaz. Jangan Yana. Tak apa, kita belajar hari ni insyaAllah. Sama-sama. Maknanya tuan-tuan dan puan, bila mana kita bicara tentang perkahwinan ini sendiri, maksudnya apa? Kalau kita tengok rukun dalam agama kita, rukun nikah yang pertama adalah suami pengantin lelaki, pengantin perempuan, kemudian wali, kemudian ijab dan qabul, dan juga dua orang saksi. Ini dari segi rukun nikah. Maknanya dalam perkahwinan itu perlu ada pernikahan seperti itu. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan penonton, bila mana kita bicara tentang perkahwinan, hubungan lelaki dan perempuan, maknanya dua keluarga yang beza. Dan bila kita bicara pula tentang orang muda, kita tahu jiwa muda ini adalah jiwa yang berbolak-balik. Orang muda ini dia sentiasa nakkan kecantikan, contoh. Orang muda nakkan keseronokan dan sebagainya. Tetapi bagaimana kalau kita nak cerita tentang perkahwinan usia muda ini? Sebenarnya perkahwinan Allah SWT telah nyatakan dalam Al-Quran. Kita lihat dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21. Apa dia? Tuan-tuan dan puan buka Al-Quran. Allah SWT kata maksudnya, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan dan rahmatnya, bahawa dia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Maknanya, tuan-tuan dan puan, para penonton, Uyana, Hawa, bila cerita tentang perkahwinan ni adalah untuk sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk kesayangan, kasih sayang dan mahabbah. Tapi kalaulah tak kira lah muda ke tua ke terdesak ke apa ke, saya tanya juga rakan-rakan di FB, di Instagram saya, Azam Al-Kankari, ramai yang komen. Mereka kata, Ustaz, terdesak pun jodoh juga. Jodoh pun jodoh juga. Betul juga ya Ustaz. Betul lah, terdesak pun jodoh juga. Orang kata, Ustaz, saya kahwin muda ni sebab jodoh. Betul lah. Ada orang kata, Ustaz, saya ni sebab orang suruh, mak bapak suruh saya kahwin lah, terdesak. Tapi itulah jodoh kita. Maknanya jodoh kita dengan terdesak ataupun jodoh kita dengan tersedak. Maknanya tuan-tuan puan, bila cerita tentang perkahwinan muda sebagainya, saya nak kongsikan ada 4. NEMO. NEMO. Boleh kongsikan ke? Akronimnya. Silakan Ustaz. Boleh ya? Okey, teruskan. Baik. Dengar jelas suara saya? Dengar, saya Ustaz. Muka aku tak tahu keluar ke tak kan? Tapi tak apalah. Keluar Ustaz, keluar. Keluar betul. Terima kasih. Saja je. Tentang beberapa penonton, NEMO. Apa dia NEMO? Apa dia NEMO? NEMO ini maksudnya adalah N yang pertama iaitu niat perkahwinan. Apa niat perkahwinan kita? Niat perkahwinan kita ni untuk apa? Kalau kita kata kahwin muda ini adalah kerana ikut trend, ataupun kita kahwin muda ini kerana nak menutup mulut orang yang longkang, contoh kan? Adakah niat perkahwinan ini hanya sekadar untuk menutup kelemahan, ataupun niat perkahwinan hanya sekadar mengikut trend? Maka kita kena betulkan niat perkahwinan. Niatkan perkahwinan ini kerana Allah, untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, untuk meneruskan umat Nabi SAW, insya-Allah ada barakahnya. Itu N yang pertama, niat apa? I yang kedua, apa dia? Yang paling penting, yang kedua adalah elak fitnah. Ini paling penting. Wena, Hawa, kenapa orang kahwin awal, kenapa orang berkahwin untuk mengelakkan fitnah? Kadang-kadang minta maaf cakap ya, lagi usia tak kira lah lelaki ke perempuan ke sama je. Yang kedua ini paling penting untuk elak fitnah. Nak kita berhadapan dengan publik, kita berhadapan dengan manusia. Saya berkahwin ketika umur saya 24, saya target 25. Tapi terawal Allah bagi, alhamdulillah. Alhamdulillah.
Jodoh kan. Yang rumah saya pun tengok kat depan orang sama kan. Hati-hati, anak Ustaz. saya 2 orang. Tak ada, don't worry, insyaAllah. Kami tulus. Jadi yang kedua apa dia? Elak fitnah. Perkahwinan baik. untuk mengelak fitnah. Aha. Bila kita berkahwin, insyaAllah fitnah ni kurang. Ya. Memang ada, tapi bagaimana kita nak manage. And yang ketiga apa dia? Menjemput rezeki. Ini yang paling penting tuan-tuan. Dengan berkahwin Allah akan tambah rezeki. Ada orang kata, Ustaz, saya ni tak nak kahwin sebab nak cari duit, nak bina kerjaya. Jangan lupa Yainah Hawa. Kahwin insya-Allah lagi banyak job berbilun-bilun, berkepuk-kepuk nanti kan. InsyaAllah. Dia kahwinlah kan. Dan Jadi apa dia? ya. Dia yang kedua menyebut rezeki. Ini memang Allah Ta'ala nyatakan dalam surah An-Nur ayat 32. Boleh buka lah. Al-Quran surah An-Nur ayat 32. Allah Ta'ala kata kahwin, rezeki bertambah. Baik. Yang terakhir apa dia? Optimis dalam kehidupan. Orang berkahwin insya-Allah dia akan optimis dalam kehidupan dia. Dan saya nak kongsikan juga, kahwin awal ni ada cabarannya. Apa dia? KPK. Apa dia? Ustaz. Ya Ustaz, sebab sekarang ni Hawa sudah pun terhubung di talian. Kita bersama dengan Tajul dan isterinya Syamiza. Assalamualaikum Tajul, Miza. Salam. Alhamdulillah. Sihat kedua-duanya? Alhamdulillah. Hello? Tajul, boleh dengar ke? Okey, kalau boleh didekatkan sedikit mic tu ketika bercakap ya. Boleh. Okey, baik. Baru kita dengar suara. Baik, Tajul dan juga Syamiza, boleh ke kongsikan mengenai pandangan topik kita pada hari ini tentang kahwin muda, kerana anda berdua pun masing-masing kahwin pada usia yang cukup muda. Boleh kongsikan? Okey, sangat best. Ada yang siapa yang kita kena sabar lah. Ya. Macam tu. Tapi Tajul, difahamkan Tajul ketika berkahwin pada usia 19 tahun itu merahsiakan terlebih dahulu perkahwinan itu buat 2 tahun. Betul Tajul? Betul. Okey, mengapa tindakan itu dilakukan dan untuk Miza sendiri, adakah Miza juga bersetuju dengan merahsiakan perkahwinan pada waktu itu? Dan mungkin boleh kongsikan kenapa? Okey, itu dibuat atas itu agresif dan atas tidak. Hello? Hello? Okey. Tajul, kalau boleh dekatkan lagi mic tu di telefon. Dah. Hello? Hello? Okey, kami dengar. Baik. Boleh teruskan. Okey, lepas tu kami dah keluarga dulu dan juga dan lagi. Okey, Tajul, Syamiza. Okey, kita akan bertanya lagi soalan kepada anda berdua. Memandangkan line tidak begitu okey, kita akan teruskan perbincangan bersama Ustaz Azam. Ustaz Azam boleh dengar dengan jelas ya? Sangat jelas. Alhamdulillah. Okey, Ustaz Azam, macam yang Tajul dan Miza kongsikan tadi, mereka berdua berkahwin pada usia awal. Pastinya mendapat sokongan dan juga tentangan daripada orang yang tidak mengenali mereka. Baik Ustaz, untuk berkahwin muda ni, macam mana Ustaz? Pandangan orang tu, adakah kita perlu mengambil kira ataupun bagaimana? Betul. Menarik ya. Sebenarnya saya tadi sempatlah bersembang waktu rehearsal dengan Tajul. Beliau kahwin umur 18, 19 itu. Maknanya sangat muda. Tuan-tuan perempuan penuntut. Dia umur 18, 19 ni. Ya Allah, boleh bayar SPM kau. Muda betul. Tapi itu rezeki. Itu rezeki Allah beri dia. Dan memang tak nafikan. Ada orang kecam dia. Kecam sampai lebam. Itu lagu. Kan? Maknanya orang kecam tu normal. Cumanya kadang-kadang bila rezeki. Ingat tuan-tuan perempuan penonton. Kalau kita lihat dalam hadis 40. Hadis Imam Nawawi. Hadis yang saya tak pasti ada yang keberapa. Yang ke-6 ke lebih kurang. Tuan-tuan puan boleh rujuk dalam satu hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Antara kita ni, tuan-tuan puan penonton, sejak azali lagi Allah SWT telah menetapkan kita punya amalan kita. Kita punya rezeki, kita punya perkara baik buruk, kita semua Allah Ta'ala dah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Maknanya jodoh kita ini telah termaktub.
Ada orang minta maaf cakap ya, bercinta daripada tadika. Daripada tadika bercinta, umur 6 tahun, 5 tahun bercinta. Sampai continue cinta lagi, sekolah rendah umur sampai 12 tahun. Sampai sekolah menengah SPM bercinta lagi. Lepas SPM konon nak kahwin, lalas kahwin orang lain. Contoh. Itu bukan apa Ustaz, tu jaga jodoh orang Ustaz. Jaga jodoh luar biasa. Ni banyak drama ni lah pelakon kan. Ya. Maknanya kan, jadi hawa para penonton semua ya Yaina, memang betul. Kadang-kadang ada orang ni tak pernah kenal pun tutup berkahwin. Kadang ya Allah bercinta bagai nak Allah. Dah tunang dah. Ada orang minta maaf cakap ya merisi orang lain, tunang orang lain, nikah dengan orang lain. Subhanallah. Jadi itulah apa dia yang Ustaz. Betul. Ini dunia ni apa pun boleh berlaku. Yang penting itu adalah ketentuan Allah. Yang paling penting kita beriman dengan qada dan qadar Allah. Baik, para penonton, jodoh ini adalah ketentuan Allah. Yang pastinya kita mencari dan kita menjaganya dengan baik. Bila kita dah dapat, kita jaga dengan baik. Bila kita belum dapat, berusaha untuk dapat yang terbaik. Jadi apakah cabaran orang kahwin muda ni? Saya tak nafikan mana-mana ada Ustaz, muda ke tua, dua-dua ada cabaran. Betul. Tapi topik kita hari ni, kahwin muda ni antara cabarannya KTK. Bukan PKP bukan PKP. KTK. Boleh dengar tu? Boleh. Boleh. Apa dia? K pertama, orang yang kahwin muda ni, cabaran K pertama adalah keuangan. Ini kita kena tahu. Keuangan paling penting. Tuan-tuan puan, memang orang kata, Ustaz, duit tidak boleh memberi kebahagiaan. Betul. Tapi tak ada duit, tidak bahagia. Ini masalah juga. Ustaz, duit ni tak boleh beri kebahagiaan. Betul. Tapi kalau tak ada duit, boleh menangis. Sebenarnya. Minta maaf cakap ya, kalau saya ada buat research, buat kajian, tengok ya. Kita berhadapan dengan manusia, kaunselor dan sebagainya. Kita berjumpa dengan kaunselor dan sebagainya. Mereka kata apa? Minta maaf cakap, antara faktor orang bercerai adalah kerana masalah keuangan. Minta maaf cakap, ini antara statistik yang tertinggi. Tetapi tuan-tuan puan, wang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlukan wang. Keuangan, orang muda mungkinlah belum ada keringat untuk kerja lebih dan sebagainya. Cabaran kahwin muda ini adalah keuangan. Itu antara cabarannya Ustaz. Kita dah dengan K, kita nak tunggu lagi PK tu. Tapi sebelum tu, kita tanyakan kepada Tajul dan juga isteri. Berkahwin pada usia yang cukup muda. Tapi kita nak tahu, apa yang membuatkan Tajul rasa inilah masanya sudah cukup tanggungjawab, sudah cukup stabil untuk mendirikan rumah tangga. Silakan Tajul. Okey. Saya Ya Tajul. Hello. Ya. Okey, apa soalan? Silakan Tajul. Tak apa-apa, jelas. Baik Tajul, berkahwin pada usia yang cukup muda. Pastinya untuk berkahwin ni kita memerlukan persediaan yang cukup, terutamanya dari segi kewangan, dari segi persediaan tanggungjawab untuk mengahwini dan juga menyara seseorang lagi. Apa ataupun bila saatnya Tajul rasa cukup bersedia? Bila dah sampai waktunya itulah yang masa yang sesuai untuk kita tamatkan zaman bujang kita. Kalau rasa dah kewangan dah cukup, and kesabaran tu dah cukup tinggi lah kesabaran tu. And apa lagi? Itu je lah. Lagi satu kan Tajul? Ya, dan Tajul dan juga Miza mendapat cahaya mata juga pada usia yang muda. Itu tadi Adriana Karissa ke tu? Alah comel. Okey, untuk Miza sendiri, orang kata berkahwin muda itu pun sudahlah orang kata mengejutkan juga. Tapi untuk menjadi ibu pada usia yang muda juga pasti ada cabarannya. Untuk Miza sendiri sebagai seorang ibu muda, mungkin boleh kongsikan apa sebenarnya antara cabaran yang Miza hadapi? Okey, maksudnya bila kita dah ada anak ni semua je lain. Macam dulu kita fikir kita seorang makan kan. Kita makan seorang, kita nak masak untuk seorang je. Sekarang dah ada suami, kita kena fikir masak suami. And untuk anak, kita kena fikirlah untuk dorang, kalau beli barang dorang, kita dahulukan dorang dulu. Suami, anak, kita next time pun tak apa. Tak beli pun tak apa macam tu. Kita dahulukan dorang. Dan bercakap mengenai rezeki pula kan Yaina, Miza dan juga Tajul, ramai yang memilih untuk kahwin ni letak kemudian sebab nak bagi stabil dulu. Tetapi sebenarnya kalau Ustaz pun ada katakan tadi, selepas berkahwin rezeki bertambah. Pendapat Tajul bagaimana? Benda tu memang betul, tak dinafikan apa yang Ustaz Azam cakap. And alhamdulillah lepas kahwin memang rezeki kami melimpah-limpah lepas start daripada kahwin. Dari segi job, dari segi bisnes, daripada everything lah, rezeki anak semualah. Semua bertambah lah banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Tetapi dalam masa yang sama, pastinya Tajul dan Miza, usaha itu perlulah juga dilakukan. Betul? Betul. Kalau tanpa usaha pun tak boleh juga sebenarnya. Rezeki tu memang dah tertulis untuk kita, and memang kita dah tertulis untuk diri kita sebagai suami isteri kan. Betul. Tapi kita atas usaha kita pun kita kena usaha lebih untuk dapatkan lebih lagi lah untuk anak dan isteri kita. Baik. Dan Tajul, Miza, ini benda menarik yang saya nak kongsikan juga dan nak bertanya kepada Ustaz. Mungkin dalam kalangan kita yang merasakan bahawa tak apalah kahwin muda, tak kisah pun tanpa ada sebarang perancangan. Dan perancangan ini orang kata mengikat bukan sahaja diri kita tetapi pasangan kita, anak-anak kita nanti. Mungkin Ustaz boleh berikan sedikit pandangan dari sudut di mana untuk berkahwin tidak kiralah usia. Yang paling penting pastinya selain daripada restu orang tua adalah planning ataupun perancangan kita. Dari sudut kewangan, kematangan dan pelbagai lagi, Ustaz. Oh, luar biasa ni Uyaina ya. Soalan yang sangat bagus. Sebenarnya apa yang Tajul dari isteri cerita tadi itu adalah testimoni. Testimoni kan. Tapi jangan pula orang lepas ni kan, dia ikut Tajul lah 18 kahwin sudah. SPM tak habis lagi, result belum keluar. Dan tak ada pun masalah juga. Tentang puan, memang betul ya, apa pun rezeki telah ditetapkan. Tetapi bagaimana kita berusaha dengan rezeki kita. Kalau kita cerita tentang bab rezeki, keuangan dan sebagainya, betul. Kalau tuan-tuan dan puan tengok para penonton, Rena, Hawa, Tajul dan isteri, kita lihat dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 32, Allah Ta'ala kata apa? Maksudnya, dan kahwinilah orang-orang bujang lelaki dan perempuan dari kalangan kamu dan orang-orang yang soleh dari hamba-hamba kamu, lelaki dan perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dari limpah kurnianya kerana Allah maha luas rahmatnya dan limpah kurnianya lagi maha mengetahui. Subhanallah. Ini ayat Quran, tuan-tuan dan puan. Bagaimana Allah Ta'ala menjanjikan rezeki akan dilimpahkan kepada mereka yang berkahwin. Ini rezeki. Dan ingat ya, tuan-tuan dan puan, rezeki bukan segi figure duit dalam akaun. Ini kita kena faham. Rezeki ini bangkali kita sehat, mak mentua baik, mak kita semua sehat, lepas tu adik-beradik, ipar dua baik, anak-anak sehat dan sebagainya, hidup ceria, bahagia dan sebagainya, itu juga rezeki. Sehat sejahtera. Ada orang duit banyak berkepuk tapi tak ada kesihatan yang baik, mana mungkin untuk menggunakan duit untuk kebaikan. Ini kesian tuan-tuan puan. Jadi, para penonton, bila mana kita cerita tentang metod cabaran tadi, sebenarnya persediaan ini penting. Yang pertama tadi saya kata KPK. K yang pertama adalah keuangan. Betul. Persediaan itu terbagi kepada dua. Itu persediaan dari segi fizikal dan juga persediaan dari segi mental. Ini kita kena faham. Dua ini, fizikal dan mental ni kita kena sedia. Jadi bila mana kita sedia fizikal, mental dari segi keuangan, diri kita, kesihatan dan sebagainya, itu luar biasa. Ya, Ustaz, mental pula, apa lagi? Minta maaf saya mencelah tapi masa sangat-sangat mencemburui. Mungkin Ustaz boleh rangkumkan P dan K tu tadi, Ustaz. Secara ringkas minta maaf Ustaz. Silakan. Last saya nak kongsikan. Last apa dia? PK yang terakhir tu apa dia? Cabaran kahwin muda yang pertama keuangan, P yang kedua adalah pergaulan. Orang muda ni pergaulannya kurang, jadi dia perlu tingkatkan pergaulan dengan orang tua, belajar daripada orang-orang lama. Dan K yang terakhir yang paling penting adalah kematangan. Ingat bagaimana nak ukur kematangan seseorang. Yang pertama tuan-tuan puan, nak ukur kematangan tidak dilihat dari segi umur mereka, tapi kematangan melihat bagaimana dia menyelesaikan masalah. Ini tuntasnya tuan-tuan puan. Moga-moga manfaat. Muda ke tua ke lambat ke cepat perkahwinan, itu rezeki Allah Ta'ala tetapkan. Cuma kita jagalah elok-elok, bersedia, moga-moga Allah mudahkan. Tak kira lah dia terdesak ke, tersedak ke. Yang penting dia jodoh ketentuan yang Allah berikan. Moga ada kebaikan dunia dan akhirat. Syurga, kecil jannah forever and ever. Kewangan, pergaulan, kematangan. Dan mungkin ada sedikit yang nak disimpulkan oleh Tajul dan juga Miza. Sedikit, silakan. Tak berapa jelas. Mungkin ada nasihat yang nak diberikan Tajul, Miza, kepada mereka di luar sana yang berkahwin muda juga. Kejap. Hello, Tajul. Nasihat Tajul boleh bagi sedikit? Soalan tu dia macam pecah kuat sangat. Tajul mungkin boleh kongsikan hikmah ataupun kebaikan berkahwin pada usia muda ni. Sedikit nasihat kepada pasangan muda di luar sana. Okey, kebaikan dia sebenarnya bagus saya elak daripada segi anak-anak muda yang berkawan masa ketika sekolah ke apa, elakkan daripada buat benda yang tak elok lah. And kebaikan dia lagi apa lagi? Mengajar kita tentang apa tu? Kehidupan alam baru, soalan perkahwinan. Sebelum tua anak betul, insyaAllah. Itu kelebihan luar biasa. Okey.
Tajul, Terima kasih Nizam, banyak-banyak. terima kasih di atas perkongsian. Dan Ustaz Azam Sama-sama. Makan Kari juga, terima kasih di Sama-sama atas kita, perkongsian insyaAllah. tadi. Rezeki jumpa lagi. InsyaAllah. Jaga diri, InsyaAllah, respect Ustaz. kita jaga kita. Moga Allah Baik. berkati semua. InsyaAllah. Okey, amin. terima kasih. Sehingga berjumpa lagi. Stay safe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Tajul dan juga Syamiza ya. Semoga perkahwinan bahagia hingga ke akhir hayat insya-Allah. Harapnya pelbagai manfaat yang kita sama-sama pelajari pada hari ini, pelbagai lagi yang ingin dikongsikan